mahupun perkara ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat pagi dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Nama saya Nijami bin Juni selaku moderator untuk sesi forum pada kali ini. Pada kali ini, kita akan membincangkan isu berkaitan sosialisasi yang semakin hangat diperkatakan di corong-corong radio, media massa mahupun perkara ini sering juga diketengahkan oleh para pemimpin negara. Sosialisasi atau pemasyarakatan ialah istilah yang digunakan oleh ahli sosiologi, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli sains politik dan ahli pendidikan untuk merujuk proses seumur hidup bagi pewawasan dan penyebaran norma sosial, adat dan ideologi, menyediakan kemahiran dan tabiat yang diperlukan untuk penyertaan masyarakatnya kepada individu. Maksud sosialisasi ialah satu proses pembelajaran yang berterusan bermula dari pemindahan norma atau nilai dalam keluarga atau budaya. Sosialisasi terbahagi kepada 3 jenis iaitu yang pertama sosialisasi primer atau permulaan, yang kedua ialah sosialisasi sekunder dan yang terakhir ialah sosialisasi semula, resosialisasi. Maka saya simpulkan maksud sosialisasi ialah cara kesinambungan sosial dan budaya dicapai. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang akan menemani saya pada forum kita pada kali ini. Ahli panel pertama ialah Michael Wee. Apa khabar? Selamat sejahtera moderator, khabar baik. Ahli panel yang kedua, Peng Rui Wan. Anda apa khabar? Selamat sejahtera saudara moderator, saya baik-baik sahaja. Ahli panel yang ketiga ialah Chu Zing En. Apa khabar saudari? Selamat sejahtera moderator, saya berada dalam keadaan yang baik. Ahli panel yang keempat, Tan Jasin. Adakah anda sihat saudari? Selamat sejahtera, saya juga berada dalam keadaan sihat. Keluarga merupakan ejen yang sangat penting dalam memupuk konsep sosialisasi. Dalam komuniti justru dapat membentuk masyarakat yang berakhlak tinggi. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya mengajukan soalan pertama saya kepada saudari Michael Wee. Saudari, apakah kepentingan institusi keluarga dan agama sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat? Terima kasih kepada saudara moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita yang dihormati Puan Syarul Wahidah dan rakan-rakan saya sekalian. Percayalah kawan-kawan sekalian sudah dapat memahami definisi tajuk kumpulan kami tentang sosialisasi dari ucapan saudara moderator tadi. Sebagai pembukaan kata, saya ingin menerangkan apakah kepentingan institusi keluarga sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Ibu bapa merupakan orang yang akan memberikan sosialisasi primer kepada anak-anak mereka. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu pada waktu kecil untuk belajar menjadi seorang anggota masyarakat iaitu anggota keluarga. Pada sosialisasi primer ini, institusi keluarga sangat berpengaruh besar dan peranan mereka amat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang anak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, anak-anak diibarat sebagai sehelai kain putih yang suci. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab mencorahkan masa kelak mereka sama ada seindah warna pelangi atau semalap gelap. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak. Melalui kemahiran sosial yang diajar oleh ibu bapa, anak-anak akan mengetahui betapa buruknya kesan melibatkan diri dalam gejala sosial melalui pemerhatian dan peninjauan. Selain itu, kanak-kanak akan
diasuh menerusi tingkah laku ibu bapa yang dapat diteladani. Oleh demikian, ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan melakukan amalan murni supaya anak-anak mempelajari kemahiran, sikap dan norma mereka. Pengajaran nilai-nilai murni oleh ibu bapa kepada anak-anak seperti nilai kejujuran dan nilai hormat menghormati sejak kecil akan menjadikan mereka sebagai seorang remaja yang berbudi pekerti tinggi pada masa hadapan. Bukan sahaja itu, anak-anak juga dapat membentuk sosialisasi dalam pergaulan seharian dengan ahli keluarga. Dalam interaksi seharian, anak-anak akan mempelajari konsep diri, pola interaksi, kemahiran bahasa dari orang yang berhampiran iaitu ahli keluarga. Dengan ini, anak-anak juga akan belajar cara berkomunikasi dengan orang lain menggunakan nada yang sesuai. Di samping itu, anak-anak yang mempunyai adik-beradik juga akan mempelajari sikap toleransi dan tolak ansur antara satu sama lain melalui pertelingkahan setiap kali. Selain itu, hubungan ibu dengan anak-anak perlu dijaga dan dikukuhkan sehingga anak-anak mempunyai keyakinan kepada lingkungan dan alam sekitar. Kawalan sosial oleh ibu bapa juga boleh mempengaruhi tingkah laku anak-anak supaya mereka mematuhi norma-norma sosial, tradisi dan pola-pola tingkah laku yang penting bagi melicinkan perjalanan masyarakat keluarga. Selain itu, ibu bapa juga boleh memberi ganjaran kepada anak-anak semasa membuat sesuatu yang betul. Akibat daripada proses ini, anak-anak didorong untuk mematuhi norma-norma sosial yang dipercayainya. Kawalan sosial negatif daripada ahli keluarga seperti memberikan amaran serta hukuman juga diandaikan dapat menghalang anak-anak daripada melakukan tingkah laku yang tidak mematuhi peraturan. Terima kasih atas penyampaian maklumat yang menarik itu tadi. Hadirin sekalian, kita sudah dengar ulasan berkaitan kepentingan keluarga dan agama sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Namun begitu, setiap perkara pasti ada kesan baik atau buruknya. Seterusnya, menjadi persoalan kita semua iaitu apakah kesan sekiranya institusi keluarga diabaikan oleh masyarakat. Sudikah saudari Chu Xing-en memberikan ulasan tentang perkara ini? Terima kasih saudara moderator. Selamat sejahtera semua. Institusi keluarga adalah penting bagi masyarakat kita untuk membentuk generasi muda yang dilengkapi ilmu dan berguna kepada negara. Namun begitu, institusi keluarga di Malaysia semakin dipinggirkan oleh masyarakat kini. Anda dapat membaca beberapa berita yang berkaitan dengan kes rogo, kes dera kanak-kanak dan kes jenayah pada setiap minggu. Menurut suatu berita yang dilaporkan oleh berita harian online, terdapat 2,040 kes dera kanak-kanak telah direkodkan dalam tempoh 4 bulan. Mereka yang melakukan jenayah ini tidak mempunyai didikan keluarga yang mencukupi dan institusi keluarga yang kukuh. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat berfikir secara rasional dan membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Oleh itu, jelas di sini bahawa antara akibat institusi keluarga diabaikan oleh masyarakat ialah kes jenayah meningkat. Selain itu, akibatnya ialah negara akan menghadapi masalah kekurangan modal insan yang berguna dan mampu membangunkan negara. Hal ini demikian kerana generasi muda tidak mempunyai panduan hidup. Mereka tidak mempunyai pedoman yang dapat membawa mereka ke perjalanan yang betul. Generasi muda juga tidak terdedah dengan nilai-nilai murni seperti nilai kasih sayang. Sekiranya keadaan ini berlaku dalam jangka masa yang panjang, masa depan negara tidak dapat dijamin. Terima kasih ahli panel ketiga. Sekarang saya ingin menerangkan kepentingan agama sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudara moderator. Selepas itu, sehubungan dengan itu juga, agama merupakan ejen yang amat penting dalam pembentukan sosialisasi masyarakat. Hal ini demikian kerana agama dapat membentuk kepribadian diri seseorang dengan memberi panduan yang amat jelas. Oleh demikian, ibu bapa juga berperanan untuk menghayati didikan agama kepada anak-anak supaya mereka tidak akan tersasar laluan atau dihanyut oleh arus hedonisme.
Misalnya, amalan bersolat mengajar seseorang untuk menepati masa dan berdisiplin serta menguatkan keimanan seseorang. Selain daripada itu, kebanyakan agama akan menitik beratkan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Sekiranya anak-anak berpegang teguh kepada keimanan, nescaya mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan moral manusia. Malah, agama itulah yang dapat membentuk jiwa, moral dan akhlaknya kerana di dalam agama itu mempunyai cara-cara untuk membentuk akhlak yang baik dan berjiwa luhur kepada Tuhan. Walaupun berhadapan dengan godaan dan cabaran, mereka dapat mengawal diri dan tidak terpengaruh dengan gejala sosial seperti merokok, berzina dan sebagainya. Kesimpulannya, institusi keluarga dan agama amat penting dalam membentuk sosialisasi masyarakat. Sekian sahaja penyampaian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ulasan dari saudari Machel Wee yang bernas itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, institusi agama merupakan antara salah satu cara untuk mencapai konsep sosialisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana agama memupuk setiap penganutnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni ataupun berakhlak mulia. Saya amat yakin impak negatif yang akan melanda jika institusi agama diabaikan. Seterusnya, soalan saya ialah, apakah kesan atau impak sekiranya institusi agama diabaikan oleh masyarakat? Saudari Chu Zing En, sudikah saudari menjawab soalan ini? Ya, terima kasih moderator. Pada pendapat saya, kesan sekiranya institusi agama diabaikan oleh masyarakat ialah masyarakat yang berbudi bahasa tidak dapat dilahirkan. Hal ini demikian kerana masyarakat tidak akan memahami keindahan adab sopan dan mempraktikannya dalam kehidupan. Mereka yang kurang mendapat didikan agama tidak dinasihati supaya bertindak sopan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Di samping itu, akibatnya ialah jurang pendapatan rakyat akan bertambah besar. Mereka yang tidak bermoral akan menjalankan perbuatan yang melanggar ajaran agama, iaitu rasuah, menjual barangan larangan, dan mengeksploitasi mereka yang miskin. Dengan itu, mereka akan menjadi lebih kaya, manakala mereka yang miskin bertambah miskin. Kesimpulannya, institusi agama adalah penting bagi masyarakat Malaysia dan tidak harus dipinggirkan. Terima kasih, saya pulangkan kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Chu Zing En atas ulasan tersebut. Sidang hadirin sekalian, seperti yang kita semua lihat, masyarakat pada masa kini mementingkan pendidikan bagi menjamin masa depan seseorang. Namun demikian, kita juga tidak ketinggalan dengan pembangunan yang sedang membangun seperti kecanggihan peranti elektronik yang amat terkenal di setiap lapisan masyarakat yang membolehkan kita mendapat maklumat berkaitan isu-isu semasa tanpa batasan. Seterusnya, saya akan mengajukan soalan saya kepada saudari Peng Rui Wan. Saudari, apakah kepentingan institusi pendidikan dan media massa sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat? Terima kasih saudara moderator. Pada pandangan saya, institusi pendidikan juga merupakan salah satu ejen sosialisasi kerana sekolah merupakan institusi asas untuk menentukan remaja sama ada bersikap baik atau buruk pada masa akan datang. Institusi pendidikan yang mempunyai banyak peraturan telah memudahkan pembentukan sasya baik dalam kalangan para pelajar kerana peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh mereka. Para pelajar juga mengetahui bahawa sesiapa yang melanggar peraturan sekolah akan didenda oleh pihak sekolah dan juga dibimbing oleh guru kaunselor supaya mereka dapat mengubah sikap mereka yang buruk. Bukan itu sahaja, sekolah juga telah memberikan pendidikan formal dengan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP
yang disampaikan oleh para guru. Oleh itu, guru telah memainkan peranan yang penting untuk memastikan perkembangan pelajar seimbang dalam pelbagai aspek, bukan sahaja mementingkan akademik pelajar semata-mata, tetapi juga menekankan pelajar supaya mengamalkan akhlak yang baik dalam pergaulan seharian. Sebagai contoh, guru mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam boleh sentiasa menerapkan nilai positif dan menerangkan cara membezakan yang mana kaca, yang mana permata kepada para pelajar. Dengan ini, pelajar akan mengelakkan diri daripada terjebak dalam kancah maksiat seperti vandalisme, ponteng sekolah dan juga gangsterisme. Dengan ini, pelajar yang berakhlak mulia dapat dilahirkan dan tidak akan dipandang rendah ataupun dipandang hina oleh masyarakat. Di samping itu, sikap sosialisasi juga dapat dipupuk dalam kalangan pelajar melalui aktiviti co-curriculum ataupun tugasan berkumpulan di sekolah, supaya pelajar dapat mempelajari sikap bekerjasama dan bertanggungjawab semasa melaksanakan tugasan dengan ahli kumpulan yang lain. Ketua kumpulan tugasan juga dapat menunjukkan sifat kepimpinan semasa membahagikan kerja atau memastikan tugasan tersebut disiapkan dengan sempurna. Sifat yang sama juga boleh dipelajari sekiranya pelajar mendapat jawatan dalam aktiviti co-curriculum. Tidak kiralah jawatan mereka ialah pengerusi, setiausaha, bendahari ataupun ahli jawatan kuasa sahaja. Sementelahan itu, pelajar juga dapat mempelajari cara bergaul mesra dengan kawan yang berbangsa lain dalam aktiviti co-curriculum ataupun tugasan perkumpulan supaya dapat mewujudkan suasana yang harmoni di sekolah dan juga di tempat bekerja kelak. Sekiranya pelajar tidak tahu untuk bertolak ansur antara satu sama lain, pastilah konflik akan dicetuskan dan mengakibatkan pertelingkahan antara ahli kumpulan atau ahli kelab yang lain. Oleh itu, pelajar yang mempunyai sikap yang terpuji, seperti yang ditunjukkan semasa menyiapkan tugasan berkumpulan ataupun jawatan yang disandang, dapat memastikan pelajar tersebut boleh berinteraksi baik dengan orang lain pada masa akan datang. Baiklah, itu sahaja tentang peranan institusi pendidikan. Terima kasih. Saudara moderator, seperti yang telah diterangkan sebelum ini, institusi pendidikan merupakan antara ejen sosialisasi yang amat dititik beratkan. Apakah yang akan berlaku jika aspek ini diabaikan? Bolehkah saya jelaskan untuk persoalan ini? Ya, anda dipersilakan Saudari Tan Jazin. Terima kasih saudara moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin. Pendidikan seharusnya bermula sejak kita masih kecil, bab peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jika tiada sekolah, maka berkuranglah peluang untuk berjumpa dengan masyarakat daripada lapisan lain. Kesannya, kekurangan komunikasi dengan orang lain akan menyebabkan generasi muda tiada peluang untuk bertemu dengan pelbagai jenis orang dengan pelbagai sikap dan personaliti. Contohnya, kekurangan kerja berkumpulan yang gagal memupuk sikap bekerjasama antara pelajar. Kesannya, generasi muda akan melayan orang lain dengan kasar dan berkelakuan buruk. Hal ini akan memberi impak dalam pergaulan, iaitu menyebabkan orang berasa tidak selesa semasa berkomunikasi dengan kita. Bukan itu sahaja, aktiviti co-curriculum yang sedang membina dan memimpin generasi muda agar dapat hidup berorganisasi dan memupuk disiplin pelajar tiada peluang atau tempat untuk merealisasikannya. Bakat pelajar sebagai pemimpin tidak dapat dikilat. Jika tiada orang yang sedar akan perkara tersebut, maka ia akan menjadi kekangan dalam sosialisasi pada masa depan. Dalam singkatan, generasi muda akan berasa takut dan enggan untuk bersosial lalu memberi kesan negatif kepada seluruh sosialisasi masyarakat. Selain itu, kekurangan pengetahuan dalam kepentingan sosialisasi juga akan muncul jika institusi pendidikan diabaikan.
Konsep sosialisasi tidak dapat menembusi minda pelajar jika mereka tidak mementingkan pendidikan. Terdapat persoalan yang akan timbul dalam fikiran mereka, iaitu apakah inisiatifnya untuk berbuat demikian? Remaja hanya hendak melakukan apa-apa yang mereka suka tanpa memikirkan impaknya. Hal ini akan berkembang mengakibatkan generasi muda menjadi sombong dan hidup secara berseorangan seperti kera sumbang. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum. Disebabkan tidak pernah bergaul, stereotip terhadap kaum lain kekal tidak berubah. Hal ini juga adalah satu masalah yang sepatutnya diselesaikan melalui sosialisasi yang baik. Pengetahuan adalah antara aspek yang paling signifikan dalam sosialisasi. Masyarakat yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tidak akan mampu membentuk sosial yang seimbang. Kesannya adalah gejala sosial semakin bertambah. Contohnya, kes pembunuhan, rogol dan pencurian. Saya sangat bersetuju dengan pendapat ahli panel keempat tentang implikasi yang akan timbul jika institusi pendidikan diabaikan oleh masyarakat. Saudara moderator, izinkan saya menambah idea tentang peranan pihak media massa yang juga menjadi salah satu ejen sosialisasi dalam masyarakat. Ya, sudah tentu saudari pengeliwan. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Jika ditinjau dari perspektif yang lain, media massa juga merupakan salah satu wahana untuk memangkin sikap sosialisasi dalam kalangan pelajar, terutamanya internet. Mengapakah media massa memainkan peranan yang begitu penting? Saya yakin bahawa semua orang tentu tahu sebabnya. Hal ini disebabkan kerana masyarakat kini lebih cenderung untuk mencari atau mendapatkan maklumat menerusi kaedah yang paling mudah dan menjimatkan masa. Oleh itu, iklan atau poster bermotivasi yang disiarkan di internet dapat memupuk minda masyarakat yang positif, serta video yang mengandungi cara berkomunikasi secara berkesan juga dapat dipelajari oleh segenap lapisan masyarakat. Bukan itu sahaja, isu-isu semasa yang diwar-warkan melalui media massa juga dapat diambil berat oleh masyarakat supaya kita tahu bahawa topik-topik hangat perbualan antara kawan agar kita mudah bercampur dengan orang lain. Implikasinya, kita dapat menyesuaikan kebiasaan diri dengan orang lain melalui media-media massa selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara kita pada masa ini supaya kita tidak ketinggalan zaman. Selain mendapat informasi yang terkini, kita juga boleh menggunakan aplikasi dalam internet seperti Facebook atau Instagram untuk mengetahui atau berkongsi budaya kita atau cara gaya hidup kita yang tersendiri dengan meluas. Hal ini disebabkan kerana gaya hidup setiap kaum merupakan pengetahuan asas yang patut diketahui oleh masyarakat supaya kita boleh memupuk sikap bertolak ansur dan menghormati gaya hidup atau perayaan berbeza yang diraikan oleh berbilang kaum di Malaysia. Dengan perkembangan pesat jejaring sosial ini, kita juga boleh bertukar-tukar pengetahuan atau pendapat tentang topik yang berbeza dengan kawan di luar negara ataupun tinggal di luar negeri. Kita patutlah mengetahui betapa pentingnya dalam memahami pantang larang atau tradisi setiap kaum supaya dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tidak dapat dinafikan bahawa media massa juga dipenuhi dengan banyak isu sensitif dan berita palsu. Oleh itu, kita patutlah memanfaatkannya dan bukanlah menyalahgunakannya supaya kita boleh memperoleh kebaikan melalui saluran media massa ini. Pendek kata, media massa juga memikul obligasi yang penting sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Setakat ini sahaja tentang peranan ejen media massa. Terima kasih atas info yang sangat menarik itu tadi.
Masyarakat mahupun saya sendiri tertanya-tanya apakah pula impak atau kesan jika institusi media massa diabaikan oleh masyarakat. Adakah ia membawa impak negatif atau positif? Oleh itu, soalan terakhir saya untuk saudari Tan Jazin. Saudari, apakah pula akibat yang akan timbul sekiranya institusi media massa diabaikan oleh masyarakat? Terima kasih saudara moderator. Pada era globalisasi ini, media massa iaitu media elektronik dan media cetak kian digunakan oleh masyarakat. Contohnya, siaran televisyen, radio, media sosial, akhbar, majalah dan sebagainya. Jika media massa diabaikan, maklumat terkini dan isu-isu semasa yang sedang berlaku tidak dapat diketahui. Kita seperti katak di bawah tempurung. Bukan itu sahaja, pertukaran ilmu, pendapat serta budaya antara rakyat negara berlainan sukar dijalankan dengan tiada kemudahan ini. Perubahan atau peningkatan pada setiap negara susah untuk dikesan jika tiada berita atau artikel yang mudah diperoleh di internet. Corak kehidupan yang berubah dengan cepat di negara-negara maju tidak dapat dikejar oleh negara lain. Perbincangan antara ilmuwan di seluruh dunia juga sukar dijalankan terutamanya pada masa yang kritikal ini. Oleh itu, ilmu tentang sosialisasi sukar atau akan berkembang dengan lambat kerana norma kehidupan yang tidak dapat dikemas kini dan diikuti dengan cekap. Tidak ketinggalan juga, kita tidak dapat berhubung dengan orang lain jika media sosial kurang digunakan. Contohnya, aplikasi Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya. Hubungan antara keluarga, rakan dan sahabat tidak dapat dikekalkan. Kalau tidak dapat mengekalkannya, apatah lagi mengeratkannya. Antara tujuan utama penggunaan media massa adalah untuk memudahkan komunikasi antara manusia. Urusan dan perhubungan akan menjadi susah dan mengambil masa yang panjang. Kita tidak dapat mengetahui kehidupan atau keadaan orang yang tersayang jika tidak memaksimumkan kelebihan media massa. Kita tidak dapat memberikan sokongan, bertanya khabar, mengemukakan soalan dan sebagainya. Pada masa pandemik COVID-19 ini, kita tidak dapat melihat wajah keluarga dan sahabat yang tinggal di tempat jauh jika tiada fungsi video call. Oleh itu, sosialisasi masyarakat akan menjadi buruk jika tiada rangkaian sosial antara satu sama lain melalui media massa. Kesimpulannya, dengan keadaan sedemikian, masyarakat akan hidup tanpa permuafakatan. Fungsi serta kelebihan institusi pendidikan dan media massa tidak dapat ditunjukkan dengan maksimum. Rakyat akan hidup secara berpisah. Sosialisasi masyarakat tidak akan sempurna. Terima kasih atas semua maklumat dan nasihat tersebut. Sudah terang lagi bersuluh, sosialisasi merupakan perkara yang penting bagi menjamin kesejahteraan pada masa akan datang. Terdapat pelbagai impak negatif jika konsep sosialisasi ini dipandang enteng oleh masyarakat. Intihannya, semua pihak perlu berganding bahu untuk mengukuhkan konsep sosialisasi dalam masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita merupakan negara yang memiliki pelbagai bangsa, budaya dan agama. Tuntasnya, sosialisasi merupakan satu aset yang penting bagi mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat mahupun dalam negara kita bagi mencapai kemajuan pada masa yang akan datang. Sudah terhantuk baru terngadah merupakan peribahasa yang sesuai bagi mengingatkan kita untuk mengambil serius tentang sosialisasi. Ini sahaja daripada kita. Sekarang kami akan meneruskan dengan sesi soal jawab. Sekarang kami akan memulakan sesi soal jawab. Jika para hadirin terdapat sebarang soalan, sila kemukakan. Okay, kita dapat soalan. Saya ingin bertanya kepada panel 1, apakah peranan ibu bapa dalam membentuk sosialisasi anak-anak?
Terima kasih kepada pertanyaan tersebut. Ibu bapa haruslah sentiasa meluangkan masa untuk menemani anak-anak supaya hubungan mereka boleh dieratkan, dan inilah adalah satu fakta yang amat penting dalam mempengaruhi sosialisasi anak-anak seperti yang dinyatakan di atas, kerana sikap ibu bapa yang kurang peduli anak menjadi unsur pendorong utama kewujudan segala masalah sosial di kalangan remaja di Malaysia. Selain itu, ibu bapa haruslah menentukan dan mencorakkan perlakuan anak dengan asuhan positif dan menjadi suri teladan kepada mereka. Keluarga yang harmoni juga haruslah dikekalkan oleh ibu bapa supaya anak-anak dapat hidup dalam suasana yang tenang. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari. Soalan kepada ahli panel 4. Apakah kesan sekiranya sosialisasi dipandang enteng oleh masyarakat? Terima kasih saudari Chloe Lee. Sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya untuk menjelaskan lagi definisi untuk sosialisasi. Sosialisasi adalah sesuatu proses di mana seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Selain itu, idea-idea, nilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat tidak dapat dikekalkan. Sosialisasi dipandang enteng juga bermaksud masyarakat tidak mementingkan keharmonian. Kesan yang lagi buruk ialah kerjasama antara masyarakat akan dipecah dan kita akan hidup dalam rasa bimbang dan takut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Soalan untuk ahli panel kedua. Mengapakah sosialisasi dalam masyarakat semakin merosak? Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Pada pendapat saya, punca ejen sosialisasi ini semakin merosak adalah disebabkan oleh ejen sosialisasi tidak bertanggungjawab. Yang pertama ialah ibu bapa tidak sedar akan kepentingan mereka untuk memastikan anak-anak mempunyai sikap sosialisasi dalam diri mereka. Dan ibu bapa juga tidak mengamalkan nilai murni yang luhur dalam pergaulan seharian. Sebenarnya ibu bapa patutlah menjadi teladan yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak dapat mencontohi ibu bapa mereka. Dan ibu bapa juga akan mencari alasan iaitu mereka sibuk dalam pekerjaan dan tidak mempunyai masa untuk memantau perkembangan sikap dalam diri kanak-kanak. Oleh itu, sekiranya ibu bapa mementingkan sosialisasi tersebut, anak-anak pastilah akan mempunyai sikap sosialisasi yang baik dalam diri mereka. Dan selain itu, gaya hidup yang semakin berubah pada masa kini juga menyebabkan sosialisasi meruntuh dan kanak-kanak hanya akan berkenalan dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Hal ini telah menyusahkan proses sosialisasi ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari. Untuk soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga. Dari segi kekeluargaan, mengapakah jati diri memainkan peranan yang penting, yang vital bagi seseorang remaja? Pada pendapat saya, dari segi kekeluargaan, jati diri memainkan peranan yang vital bagi seseorang remaja kerana jati dirinya akan membentuk identiti seseorang pelajar tersebut. Ibu bapa yang akan memainkan peranan untuk membentuk jati diri anak mereka dengan memberikan didikan kekeluargaan dan didikan agama yang mencukupi kepada mereka. Dengan itu, mereka akan mempunyai jati diri yang kukuh. Terima kasih saudari. Ahli panel ketiga lagi sekali, adakah penggunaan gadget-gadget canggih seperti telefon pintar memberi impak negatif kepada sosialisasi dalam masyarakat? Silakan.
Pada pendapat saya, penggunaan gadget-gadget canggih tidak memberi impak negatif kepada sosialisasi dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana gadget-gadget canggih ini telah memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dunia tanpa sempadan dapat diwujudkan melalui gadget tersebut. Khususnya pada waktu pandemik ini, penggunaan gadget dapat membolehkan kita untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan ahli keluarga yang berada di luar negara serta rakan walaupun kita tidak mempunyai peluang untuk bertemu secara bersemuka. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari. Sidang hadirin, ada soalan lagi? Ada soalan daripada checkbox ke? Ada soalan lain? Ada? Tak ada soalan lagi Kalau tak ada, secara rumusannya soalan daripada saya lah sosialisasi ni merupakan satu proses di mana individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh masyarakat dalam membentuk personaliti tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat. Okey, jadi sosialisasi ni adalah proses seumur hidup. Tanpa sosialisasi, ahli masyarakat tak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Jadi proses sosialisasi ni bukan sahaja dia dapat menolong seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna, tetapi secara keseluruhannya dia juga adalah satu alat untuk mengekalkan kumpulan dan masyarakat. Idea-idea, nilai-nilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat akan terus kekal walaupun ahli-ahlinya bersilih ganti. Jadi proses sosialisasi ni berlaku secara sedar dan tidak sedar. Kat sini kan, kalau kita tengok kanak-kanak diajar, kita lah kanak-kanak contoh kita lah. Saya kanak-kanak, awak bukan Kanak-kanak ni diajar secara langsung cara-cara tingkah laku, sikap-sikap, nilai-nilai yang baik di rumah ataupun di sekolah. Tapi secara tak langsung juga kanak-kanak akan mempelajari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan orang-orang dewasa di sekitarnya. Soalan saya, mana-mana ahli panel boleh jawab. Apakah tujuan proses sosialisasi itu sendiri? Terima kasih. Boleh saya jawab untuk soalan ini, saudara moderator? Ya, silakan saudari. Untuk sosialisasi ini dalam kehidupan kita secara tidak sedarnya dia telah wujud. Bukannya kita setelah mempelajari sosialisasi ini baru wujud, tetapi dia wujud terlebih dahulu baru terdapatlah ilmuwan atau sejarawan yang menganalisasi dan membuat analisasi untuk sosialisasi ini. Untuk tujuannya, saya berasa sosialisasi adalah untuk membentuk satu kehidupan yang lebih sempurna dan kita dapat hidup dengan bahagia. Contohnya, kita telah sedar bahawa kita tidak boleh melakukan jenayah. Oleh itu, untuk mendapat macam persamaan secara keseluruhan, kita dapat memastikan bahawa semua orang tidak melakukan jenayah dan memastikan kita hidup dalam suasana yang tenang dan tidak berasa bimbang. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ada tambahan dari ahli panel yang lain? Saya ingin membuat sikit penambahan tentang soalan tersebut, iaitu seperti yang disampaikan oleh saudari Tan Syah Sin tadi, sosialisasi juga amat penting bukan sahaja kepada kanak-kanak pada masa sekarang, tetapi juga pada masa kelak, iaitu pada masa sekarang kanak-kanak hanya belajar di sekolah dan mungkin masalah sosial yang akan dihadapi oleh mereka macam ponteng sekolah atau vandalisme dan sebagainya, dan itu adalah dipengaruhi oleh macam media sosial yang mempunyai sikit
video atau apa-apa yang macam akan mempengaruhi sikap mereka yang buruk tersebut dan mereka tidak mempunyai minda yang sangat matang dan mereka akan mencontohi sikap-sikap tersebut. Tetapi kalau sekiranya kanak-kanak tersebut sudah membesar dan bekerja pada masa akan datang, sekiranya sosialisasi ini tidak diamalkan, tentulah negara kita macam akan menjadi huru-hara dan tidak akan menjadi tenteram kerana setiap kanak-kanak yang membesar itu, setiap remaja tersebut tidak akan berkomunikasi baik dengan orang lain dan tidak mempunyai sikap bersatu padu dan sebagainya untuk memimpin negara kita ke arah yang lebih maju dan lebih makmur pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa, moderator boleh tutup kita punya forum. Okey, terima kasih kepada hadirin dan cikgu, terutama juga ahli-ahli panel kita kerana berjaya melaksanakan forum pada hari ini. Ini saya menutup forum pada hari ini. Sekian, terima kasih.